selepas ini. Jadi kita teruskan dengan kepada jurnal lah. Bagaimana kita nak menulis jurnal. Ada juga Ustaz Abdullah menjelaskan kepada antum bagaimana kita nak menulis jurnal ini, kan? Jurnal ini macam kita buat kajian tindakan, jurnal-jurnal ilmiah yang lain lah. Tapi jurnal kita ni lebih melihat kepada metodologi pengajaran di sekolah yang kita praktikum itu. Sebab itu Ustaz Abdullah mengulang beberapa kali dengan bangkitkan tentang isu penggunaan sekolah. Itu memang kita tak boleh nak cakap apa-apa lah. Nanti ada yang marah dan kita takut kita gagal pula. Jadi kita lebih merus kepada metodologi pengajaran dan pembelajaran, bagaimana kita nak membangkitkan usaha untuk membawa para pelajar kita ke satu tahap, satu level yang lebih baik. Kalau sebelum ini levelnya lemah, dia akan jadi level sederhana, dan pada level sederhana iaitu penulisan jurnal ni, kalau kita lihat dia lebih teliti dan lebih mendalam. Kita bukan hanya mengajar dekat sekolah tersebut, tetapi kita mencari di manakah kelemahan yang perlu kita buat perbaikan. Jadi sebab itu jurnal ini penting. Kajian ni bukan kita yang baru nak praktikum ni kajian. Untuk pengetahuan kamu, kajian ini telah dilakukan beratus tahun sebelum ini. Sebab itu belum nak menulis channel ni, kita perlu membaca banyak literature review tentang metodologi pengajaran. Bagaimana metodologi pengajaran ini kepada kerjaan yang lebih besar, impaknya yang lebih besar, mungkin kepada murid, mungkin kepada sekolah, mungkin kepada ibu bapa. Semua daripada kajian-kajian ini perlu kita baca. Dan kajian ini tak sama. Mungkin dia berlaku di sekolah-sekolah yang pedalaman lain, mungkin sekolah yang separa bandar ni lain, mungkin sekolah di bandar lain. Begitu juga di sekolah tu sendiri kita buat kajian. Kalaulah kita mengajar pada kelas-kelas yang berbeza mengikut tahap kecerdikan tu, tentunya kelas A ni lebih baik, kelas B lebih baik pada kelas C. Begitulah seterusnya. Jadi bagaimana seorang guru yang baik, yang cemerlang, meningkatkan si murid ke tahap yang lebih baik, mengikut kemampuan kita. Jadi kita tak boleh sembrono, kita tak boleh tengok macam dia. Kita kena buat kajian, kita kena turun lapangan, kita kena buat kajian, kita kena teliti. Mungkin bukan semua pelajar-pelajar itu lemah, tetapi ada beberapa hanya pelajar yang lemah, dan di mana kelemahannya itu kita nak tahu. Jadi di sinilah peluang untuk sama-sama kita pelajari dalam tempoh praktikum yang terbatasnya ini, untuk kita sama mendalami sebaik mungkin. Perlu kita upgradekan kepada anak pelajar, dan ustaz tak mahu kajian tempat ini kita copy paste daripada kawan-kawan daripada sekolah-sekolah yang lain. Sebabnya sekolah kita ada masalah kita. Jadi permasalahan itu tidak sama. Tapi yang lebih deep lagi ialah bila kita sendiri yang buat kajian tentang murid-murid kita. Di situlah akan timbul rasa keseronokan, bagaimana kredibiliti seorang guru itu hilang. Kita rasa puas, kita rasa seronok, kita rasa berbangga bila mana pelajar yang kita bimbing daripada zero to hero, dia akan jadi cemerlang dengan sebab kajian yang kita buat, dengan sebab pengalaman kita. Allah anugerahkan tuan ijazah, dan Allah anugerahkan tuan-tuan dan ramai lagi rakan-rakan kita di IT dengan ilmu. Mereka tak keluar di sana untuk di satu guru yang betul-betul kualiti. Di satu sekolah mungkin kita akan ke sekolah lain. Jadi kita mempunyai kualiti guru yang hebat. Sebab itu kajian jurnal ini kena tahu apa kajian-kajian buat sebelum ini, pengkaji-pengkaji Fauzi Ahmad, kalau kita tengok Hanuri Al-Hilmi,
sebuah kajian tentang bagaimana metodologi pengajaran itu perlu turun kepada dan perlu lihat, ya, perlu lihat satu persatu. Sebagai contoh, ya, Ustaz bagi contoh sebelum kita nak mulakan tentang penulisan jurnal ni, ya, ada 3 orang doktor yang sedang minum tepi jalan kat warung. Bila minum kat tepi jalan kat warung, dia nampak ada seorang lelaki di jalan melintasi jalan raya tu ke arah warung tu dalam keadaan capek. Berjalan dia capek. Bila berjalan, doktor pertama dia kata, I rasa lah orang tua tu dia ni gaut ni. Kau tengok tu, dia cara dia jalan tu sengit-sengit, capek-capek. Ya, baik. Yang kata lagi, seorang lagi tak, dia ni accident, lutut dia masalah ni, lutut dia yang masalah, dia bukan gaut, lutut dia masalah. Yang doktor yang ketiga pula kata, oh tidak, dia masuk urat. Ya, ketiga-tiga ni cuma ada pandangan yang berbeza kepada lelaki tua yang melintas jalan yang capek tu. Tiba-tiba lelaki tua tu datang ke arah mereka. Lalu lelaki tua tu tanya, maafkan saya tuan, kena kasut saya terputus, terkoyak tadi, tidak boleh, tapaknya tercabut. Allahu Akbar. Rupa-rupanya pandangan ketiga-tiga ni meleset. Dia yang seorang kata gaut, yang seorang kata sakit lutut, yang seorang kata urat saraf, semua salah. Rupa-rupanya ialah lelaki itu kasutnya tu tercabut tapak. Tengok, apa yang boleh kita belajar daripada pandangan ini adalah kajian itu perlu kita lihat, kajian perlu kita buat. Sebab apa? Sebab tak semestinya orang yang capek tu gaut, tak semestinya orang yang capek itu masalah lutut, tak semestinya orang yang capek itu ialah orang yang ada urat saraf. Tak ada. Apa yang kita kena turun pada. Sebab itu penulisan jurnal ini penting. Jadi Ustaz minta kepada semua rakan-rakan pelajar yang hebat-hebat, ya, yang balik daripada Qura, Madinah, UK dan sebagainya ini, kalau boleh jangan buat sambil lewat, biar kita belajar bersama-sama. Sebabnya dengan ilmu penulisan jurnal yang kamu ada ni, insya-Allah kamu boleh sambung master, kamu boleh belajar. Begini juga kamu akan buat kajian tindakan. Ya, nanti pergi ke lanjutan sampai ke mendak PhD. InsyaAllah kajian ini kita nak buat. Boleh kita teruskan? InsyaAllah ya. Baik. Kita habis cepat mungkin lah. Okey, baik. Baik, pertama sekali kita masuk kepada penulisan jurnal. Kita ada 5 poin penting. Yang pertama sekali ialah ya. Baik, ada nampak ada slide? Sangkut-sangkut Ustaz. InsyaAllah. Oh, line tak over clear ya. Ini kita akan bagi pada semua rakan-rakan. Baik, Ustaz teruskan sahaja. Nanti di hujung nanti boleh soal jawab. Baik, yang pertama kepada penulisan jurnal iaitu konsep, yang kedua objektif, yang ketiga garis panduan, yang keempat perkara yang perlu diberi perhatian dalam penulisan jurnal, yang kelima format jurnal, dan yang keenam adalah contoh jurnal. Ya, contoh jurnal. Baik. Kita pergi dulu untuk datang berterusan mengenai sesuatu peristiwa, masalah, pencapaian ataupun bidang yang perlu diberi penekanan. Maksudnya apa? Satu bentuk catatan yang berterusan. Maksudnya kita buat catatan berterus tentang kajian tentang masalah yang kita nak kaji,
yang perlu diberi perhatian dan penambahbaikan. Okey, itu konsep. Yang kedua, jurnal ini bertujuan membantu peserta kursus ataupun rakan-rakan praktikum kita ini merenung, kita nak menilai balik, kita nak jadikan sebagai asas untuk kita mengambil tindakan susulan. Kenapa begini? Kenapa murid kita ini? Permasalahan ialah permasalahan yang lebih menjurus kepada metodologi pengajaran lah. Itu yang lebih kita nak tekankan. Masalah bangun sekolah rendah, kantin pakai canvas, itu kita tak mau bincangkan. Nak bincangkan ialah bagaimana metodologi pengajaran ini dapat memberi impak maksimal kepada murid-murid kita agar dapat dipengaruhi perubahan tingkah laku dan kefahaman mereka tentang pelajaran yang kita ajar. Alright. Objektif. Apakah objektif ini? Yang pertama, mencatat penglibatan di sekolah semasa praktikum untuk renungan. Baik. Tuan-tuan dan rakan-rakan pelajar akan merasai, akan ingat tentang pengalaman melakukan praktikum ini. Ya. Jangan kita ambil-ambil lewa, lakukanlah praktikum dengan sebaik mungkin. Untuk pengetahuan kamu, Ustaz waktu tahun dulu, suatu Ustaz praktikum, Ustaz mendapat anugerah praktikum cemerlang di Martabat Bani dulu, satu ketika dulu. Sebabnya apa? Sebabnya kita buat betul-betul. Cemerlang tu datang kemudian, tapi kita buat betul-betul, ya, kat mana pun penglibatan yang kita bagi, dia akan ada impaknya kepada sekolah, ya. Ini penting. Jadi catatan ini penting untuk kita pasti, dan kita boleh lihat balik pengalaman yang lalu. Yang kedua, kita nak menilai objektifnya sewaktu praktikum ni ialah kita nak menilai tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan. Maksudnya antum selama minggu dekat sekolah ni untuk lakukan praktikum ni, antum memegang amanah, antum memegang tanggungjawab, memegang tugas dan dilaksanakan. Apapun kelas yang diberikan oleh pihak sekolah kepada kita, kita cuba buat sebaik-baik. Tentunya di sana ada masalah dan perbincangan berterusan antara antum dengan guru pembimbing, antara antum dengan pensyarah, dengan ustaz. Ustaz minta pandangan ustaz. Ustaz, macam mana kita nak handle ni? Cara saya handle, betul ke saya ambil langkah pertama begini, langkah kedua begini? Ya, ada budak bergaduh, balik-balik budak bergaduh dalam kelas. Terus kamu report polis. Ngam ke terus report polis ni? Sebabnya budak ni dah berdarah-darah. Bolehkah report polis? Jadi semua tu perlu kita lalui bersama dan perlu ada format dan cara yang betul. Jadi sebab itulah kita perlu fahami betul-betul bagaimana kita nak menulis jurnal dan kajian yang kita nak buat ni. Yang ketiga ialah nak menjadikannya panduan tindakan susulan. Apa maksud tindakan susulan? Ialah kita nak buat penambahbaikan daripada jurnal yang kita tulis, daripada kajian tindakan yang kita buat, kita nak buat penambahbaikan di sekolah tu. Mungkin dengan hadirnya kamu di sekolah itu memberi impak yang sangat hebat. Dengan akhlak murid pun berubah, ya, dengan pencapaian pun makin baik, dengan hubungan ibu bapa dengan pihak sekolah pun bagus. Ini yang kita nak tekankan, ya, insya-Allah. Yang keempat, meningkatkan kepekaan adab dan tugas guru. Hari ini kita berhadapan dengan guru yang malas. Hari ini kita berhadapan dengan guru yang tidak buat RPH. Hari ini kita berhadapan guru yang tak tulis refleksi. Bila dia tak tulis refleksi selepas dia mengajar, dia tak tahu apa yang dia mengajar kemarin, pada minggu lepas, dia tak tahu. Bagaimana dia nak buat penambahbaikan kalau dia tidak tahu apa masalah yang dia hadapi?
Ya. Yang kelima, menjadikannya sebagai bahan perbincangan. Tengok tu poin yang kelima, menjadikannya sebagai bahan perbincangan dengan pensyarah dan guru pembimbing. Minta maaf, ada rakan-rakan praktikum kita yang tidak ngam dengan guru pembimbing. Ini tidak betul. Ya, dengan supervisor tak betul. Dia kena rapat, dia kena selalu bersama. Jadikan guru pembimbing ni macam kakak angkat kita, abang kita. Kita tanya dia sungguh-sungguh. Supaya apa? Bukan sekadar ilmu yang dia dapat, tetapi ilmu yang dia ada tu dapat membimbing kita. Dan bincang juga dengan ustaz macam mana. Jadi benda tu kita filekan, barulah kita nampak bagaimana kepekaan seorang guru itu dalam melaksanakan tugas yang diberi. Dan yang keenamnya ialah meningkatkan kemahiran profesionalisme. Kredibiliti seorang guru yang hebat tingkatkan dan kajian yang dilakukan oleh para raja. Bayangkanlah bila mana berada pada IP kampus saya yang telah dihantar sebagai guru praktikum, semua sekolah sangat seronok untuk menerima mereka. Sebabnya apa? Katanya feedback yang kita dapat, guru-guru IP Gaya rajin. Guru-guru praktikum IP Gaya ni sangat berinovasi. Guru macam-macam lagi feedback yang kita dapat. Walaupun ada satu dua tu yang tidak berapa sedap kita dengar, tapi hakikatnya secara overall guru kita sangat berkualiti. Jadi ini jelas perkara yang meningkatkan profesionalisme kita sebagai seorang guru. Kita pergi kepada garis panduan. Peserta praktikum dalam menulis dan simpan jurnal sepanjang praktikum. Diperlukan setiap minggu. Antum kena tulis jurnal. Jurnal itu adalah jurnal kamu sendirilah. Sebab kamu yang melaluinya. Ya, catatan hendaklah merupakan butiran peristiwa, masalah, pencapaian dan bidang-bidang penting semasa praktikum serta mengandungi pandangan cadangan. Jadi catatan yang kamu catat ini, fakta, maklumat yang dapat ini solid yang kita dapat olah apakah pandangan, apakah cadangan yang sesuai yang kita boleh ambil bagi satu-satu isu yang dibangkitkan. Baik, satu jangka masa yang ditetapkan untuk melaksanakan cadangan mengatasi masalah yang telah dicatatkan. Berapa tempoh masa yang kita nak tetapkan, Ustaz? Dia ada time frame. Masalah pelajar-pelajar kita ni. Masalah apa? Kebisikan ke, masalah kelewatan ke, murid bergaduh ke, masalah kerja rumah tak siap ke, macam-macam. Masalah pakai ke, semua boleh jelaskan. Peserta khusus dikendaki membuat catatan bagi mengesan kemajuan tindakan susulan yang telah dicatatkan. Dikendaki membuat catatan untuk mengesan kemajuan. Sebab itu nanti kita bicara tentang refleksi, tetapi bila kita tulis jurnal, kita akan rujuk kepada apa? Kepada dia punya maklumat, markah, semua markah dia, latihan dia, semua tu kita akan ambil, kita akan tengok adakah di sana berlaku peningkatan ataupun sebaliknya. Ya. Menggunakan jurnal sebagai saluran merenung kembali tugas sebagai guru. Jadi jurnal ini balik-balik kita tengok. Walaupun jurnal orang lain kita baca, bagaimana dia menyelesaikan masalah-masalah murid-murid di sekolah. Dekat library kita ada himpunan jurnal-jurnal guru. Kalau dapat kamu
datang ke IPG Gaya, pergi ke library, tengok jurnal kajian yang telah dibuat oleh guru kita yang lain. Bagaimana masalah-masalah murid ini dapat diatasi dengan kajian yang telah dilakukan oleh guru-guru sebelum ini. Peserta kursus diminta membawa jurnal yang lengkap dan kemas kini sepanjang masa praktikal untuk disemak oleh guru dan pensyarah pembimbing. Ya, ini jurnal-jurnal tolong siaplah, siap. Sama kita nak jurnal semua tulis bertaip, semua bertaip. Ya. Baik, jurnal dalam portfolio praktikum, masukkan dalam portfolio praktikum. Ada juga yang buat folder jurnal yang berasingan pun boleh, tidak masalah. Ya, sebab banyak sangat catatan kajian dia, sehingga kan perlu ada jurnal lain. Itu pun boleh, tak ada masalah. Tetapi yang wajibnya ialah disimpan dalam portfolio praktikum. Baik, seterusnya pergi kepada perkara keempat, iaitu perkara-perkara yang perlu diberi perhatian sepenulisan jurnal. Sewaktu penulisan jurnal, antum beri perhatian, bimbingan perlu diberi oleh penyelia dan guru pembimbing untuk memastikan perkara-perkara yang relevan dan kritikal sahaja yang dicatat. Maksudnya apa? Perkara yang relevan dan kritikal. Janganlah perkara-perkara remeh pun antum nak masuk. Itu perkara remeh itu tak perlu kita nak buat kajian. Tapi perkara-perkara yang lebih besar daripada itu yang perlu kita buat kajian, yang relevan untuk kita buat kajian. Kandungan jurnal mesti bincang bersama rakan-rakan, pensyarah penyelia dan guru pembimbing. Ya, bincang dulu. Tengok. Sebab itu kadang-kadang bila kita rakan kita yang cemerlang ni, kita bagi dia cemerlang. Ada pelajar-pelajar dia, kawan-kawan dia kata, kenapa dia dapat cemerlang sedangkan saya tak dapat cemerlang? Rupa-rupanya kecemerlangan itu bukan hanya dilihat daripada mampu menyiapkan portfolio dengan lengkap, tetapi kajian itu daripada akar umbi dia lakukan sendiri. Bagi rakan kita yang copy and paste ni, dan tak faham, tak tahu, tak sama. Jadi sebab itu kita bagi pada mereka yang cemerlang nak buat jurnal yang terbaik ini, kita akan bagi kandungan cemerlang. Baik, yang kelima iaitu format jurnal. Format jurnal. Tulis ni bukan sebarangan, tetapi ada format dia. Yang pertama, kita ada tarikh, perkara. Yang ketiga, fokus. Di bawah fokus tu pengalaman, dalam kurungan huraian ringkas tentang pengalaman dalam kelas. Kita nak cerita, kita nak hurai tentang pengalaman dalam kelas sewaktu kita menjalani praktikum. Apa yang berlaku sepanjang tempoh kita menjalani praktikum itu. Yang seterusnya ialah refleksi. Refleksi, apa itu refleksi? Refleksi ini ialah muhasabah. Kita kena jelaskan perasaan, mengapa dan apa yang telah tidak daripada itu. Kita nak refleksi balik. Dan kenapa jadi begitu? Baik. Dan yang ketiga, implikasi bilik darjah. Kesan bilik darjah. Apakah maksud pengalaman ini dalam pengajaran dan pembelajaran? Kalau refleksi tadi kita jelaskan perasaan kita, tapi manakala implikasi bilik darjah, kita menjelaskan maksud pengalaman ini. Okay, semua?
Boleh Ustaz? Ya. Alright. Seterusnya yang keempat, pelan tindakan. Dalam penulisan jurnal, antum akan menjelaskan apakah pelan tindakan yang patut dibuat pada masa hadapan. Tentukan ajaran yang hendak diperbaiki. Ya. Tempoh penyelesaian, time frame kita. Dan cara kita menilai kejayaan. Nanti akan kita ambil masa penyelesaian dan cara menilai kejayaan itu. Baik. Yang ketujuh, akan sejauh mana dah tindakan yang kita ambil untuk menyelesaikan perkara tersebut. Baik, Ustaz tunjukkan pada kamu salah satu contoh jurnal yang telah diberikan. Baik, tarikh, kamu letaklah tarikh kamu. Bila perkara interaksi bilik darjah. Perkaranya interaksi bilik darjah. Perkara yang difokusnya ialah memberi arahan yang tepat. Nah, menjadi masalah kepada seorang guru apabila arahan yang diberikan kepada murid-murid di dalam kelas dengan arahan yang tidak jelas, murid keliru, manakah satu arahan yang dia nak pegang. Sebab itu arahan yang jelas ni penting. Kalaulah arahan-arahan yang diberikan oleh guru itu menyebabkan kelirunya murid-murid memahami, maka hasilnya akan punah purana. Maksudnya takkan capai. Sebabnya arahannya tak jelas apa sebenarnya yang dikehendaki. Jadi kita sebagai seorang guru kena belajar bagaimana memberi arahan yang tepat pada murid dengan nada suara, dengan maklumat yang kita sampaikan, supaya mereka jelas, faham. Sebab itu kalau jadi guru ni mulutnya balik-balik akan tanya, fahamkah? Belum lagi kita ni faham ke? Faham? Ustazah, belum lagi ustazah ajar, ustazah sudah tanya, faham ke? Macam mana mau faham? Jadi itu yang saya tanya, faham ke itu? Ya, namanya guru ni dia nak cuba faham. Jadi apa yang kita nak fokus pada jurnal ini ialah tajuknya ialah memberi arahan yang tepat. Yang pertama, saya selalu menghadapi masalah dalam memberi arahan kepada murid. Tengok, seorang guru ni selalu menghadapi masalah nak beri arahan kepada murid. Belum lagi cerita kalau dia mengajar bahasa Arab, dia nak bagi arahan kepada murid dalam bahasa Arab, dia macam ada masalah sikit. Dan murid pun ada masalah. Murid tak faham. Ini lafaz mufrad ke, lafaz jamak ke, untuk aku, untuk semua orang ke, macam-macam. Ini semua boleh berlaku. Baik, refleksi. Setiap kali saya memberi arahan, ada saja sebilangan murid yang keliru dan saya terpaksa berulang-ulang kali memberi arahan kepada mereka. Saya berasa kecewa seringkali perkara ini telah berlaku. Dia bagi arahan, ujung-ujung tanya lagi. Padahal bagi arahan jelas, tanya lagi. Jadi dia pun stres. Apa masalah murid-murid kita ini? Jadi kena jelas betul-betul
masalah yang kita nak hadapi. Seterusnya, implikasi bilik darjah. Ada sebilangan murid yang keliru dengan arahan saya. Mungkin kerana bahasa saya yang saya gunakan agak sukar difahami. Saya terpaksa mengulang arahan saya berkali-kali. Kadang-kala perkara ini mengganggu tumpuan murid dan juga perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran. Nah, pesan dia kepada bilik darjah yang lain ialah bila mana ada satu orang budak tak faham, balik-balik cikgu ni kena bagi arahan. Akhirnya bila balik-balik, perkara ini mengganggu rakan-rakan murid yang lain sehingga kan ada mereka yang tak dapat tumpuan untuk melakukan kelangsungan pengajaran dan pembelajaran. Jadi sebab itu kita kena tahu implikasi dia. Baik, yang keempat iaitu pelantikan. Saya membaca buku tentang cara memberi arahan. Meningkatkan kepelihan saya. Saya patut berlatih memberi arahan yang ringkas dan tepat. Maksudnya apa? Pelantikan yang dia ambil, cuba tengok. Dia membaca buku-buku dan cara memberi arahan. Jadi sebab itulah ini penting. Kamu baca banyak buku-buku ilmiah yang lain yang dapat membantu kamu dalam mendapat jawapan penyelesaian masalah. Tengok, kena baca banyak buku ilmiah yang lain. Kedua, saya patut berlatih memberi arahan yang ringkas dan tepat. Nak bagi arahan kena jelas. Nak beri arahan tak perlu panjang berjela-jela. Sehingga kena tahu ni arahan kejahan. Cikgu ni apa sebenarnya nak cakap ni? Apa sebenarnya ustaz nak sampaikan ni? Jadi kena jelas, arahan ringkas dan padat. Menyediakan segala arahan sebelum pengajaran bermula. Maksudnya kamu dah tahu dah apakah arahan yang bakal kamu berikan kepada murid-murid, bila, di mana, tempat dia bila, masanya bila. Semua tu kena atur baik-baik dalam RPH kamu. Seterusnya, memastikan semua murid memberi perhatian sebelum memberi arahan. Ada di antara rakan-rakan kita ini yang memberi arahan dalam keadaan murid-murid tidak bersedia. Jadi bila murid tak bersedia, murid masih lagi duduk kelas, baru masuk kelas, kantin bunyi loceng, jadi dia bagi arahan, murid-murid pun tak tahu sebabnya. Tadi waktu rehat, berlari sana, berlari sini, badan berpeluh, panas lagi, masuk-masuk cikgu bagi arahan. Jadi dia tak dapat fokus apa yang cikgu sampaikan. Jadi perkara itu juga perlu diperhatikan. Iaitu memastikan semua murid-murid memberi perhatian sebelum memberi arahan kepada mereka. Yang seterusnya, mendapatkan bimbingan daripada peserta, guru pembimbing dan rakan-rakan. Ini penting kerana perbincangan, bincang bagaimana kita nak atasi masalah. Seterusnya, yang kelima adalah tempoh masa penyelesaian. Saya cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh 2 minggu daripada sekarang. Kamu kena tak time frame. Bila lepas 2 minggu, kamu tidak ada lagi masalah-masalah untuk menyampaikan arahan. Cuma nak bagi arahan, kamu dah tahu dah caranya. Ini intonasi, murid-murid yang malas, murid-murid yang suka bermain, kamu dah tahu. Dan yang keenam, cara menilai kejayaan.
akan memohon kerjasama rakan saya, pensyarah, penyelia, guru pembimbing untuk menilai kejayaan saya dalam aspek ini. Jadi, kamu minta pada katakan guru pembimbing tentang permasalahan kamu. Inilah yang disebut sebagai kolaborasi perbincangan secara ilmiah, secara bermusyawarah. Tanya kejayaan itu dapat dicapai. Cantik sangat. Dan yang terakhir adalah tindakan susulan. Tindakan susulan. Setiap kali saya mengajar, saya akan menyediakan arahan dan berlatih memberi arahan sebelum masuk ke dalam bilik darjah. Kadang-kadang kita pun tak tahu macam mana kita nak bagi arahan kepada murid. Tak tahu di mana kita nak mula. Tak tahu di mana kita nak tekankan key point kepada apa yang kita nak pelajar buat. Jadi semua ini penting pada seorang guru untuk pengajaran itu lebih bermakna. Baik, 7 perkara inilah yang paling penting dalam penulisan jurnal. Ustaz rasa penerangan ini bukan setakat ini, tetapi kelangsungannya itu secara menyeluruh, ya, secara menyeluruh. Jadi insya-Allah kalaulah kamu ada masalah dalam penulisan jurnal, boleh WhatsApp ataupun call Ustaz. Ustaz cuba bantu kamu bagi yang terbaik untuk kamu sedia jurnal. Okey semua? Boleh insya-Allah. Insya-Allah. Boleh kan? InsyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Ustaz, ada contoh Kita ke? ada WhatsApp, kita ada. Ustaz, Ya, nanti slide ini Ustaz akan bagi dengan antum. Antum Kalau boleh macam balik-balik tengok. contoh Ya. penulisan jurnal ada ke Ustaz? Yang macam contoh yang pelajar lepas punya penulisan. Ada. Oh, tu lah. Kalau boleh nak tengok saja. Boleh tengok nanti. Boleh share Ustaz nak tengok. Boleh. Nanti Ustaz masuk dalam GC, kamu boleh tengok macam mana penulisan jurnal sebelum ini. Rakan-rakan kamu. Ya? Okey, baik Ustaz. Baik. Baik, kita pergi kepada refleksi lah. Refleksi ini perkara yang sangat penting. Sebab itu anjing kan kalau dia lari, dia akan tengok ke belakang. Dia lari, dia tengok ke belakang. Dia lari, ke depan, dia tengok ke belakang. Kenapa ada orang kan Ustaz anjing ni kalau dia lari, dia tengok belakang? Jawapannya ialah anjing yang lari itu dia tengok belakang semula sebab anjing itu tidak ada side mirror. Jadi dia tak boleh tengok. Kalau kita ada kereta, kita ada side mirror, kita boleh tengok ke belakang. Refleksi ni ialah kita nak tengok balik apa yang kita dah buat. Supaya kita tak lakukan kesilapan yang sama pada masa akan datang. Mana dia dah buku ni kan? Ini. Mana dia sudah? Baik. Ini senarai semak jurnal. Nampak di slide kan? Nampak tak di slide? Belum Ustaz. Ada lagi. Ha?
Baik. Sewaktu kamu menulis refleksi, perkara yang paling penting sekali sewaktu kamu menulis refleksi ini adalah bagaimana kamu nak buat penambahbaikan tentang kelemahan dalam pengajaran kita tu. Ya. Tengok. Kita ada langkah 8 klinikal, pemerhatian, peramatian, analisis, ya. Baik, dalam borang praktikum kita ini, dia akan ada penunjuk tahap. Pada tahap 1, terdapat kelemahan yang perlu diberi perhatian. Tahap 2, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatian. Tahap 3, pencapaian sederhana. Tahap 4, baik dalam banyak aspek. Tahap 5, amat cemerlang. Baik. Dalam ruangan ini, kita dibagikan kepada sampai 5 B, C, D, E. A adalah perancangan, B adalah pelaksanaan, C adalah amalan refleksi, D sikap dan sasiah, D adalah ulasan keseluruhan. Mari kita tengok apakah amalan refleksi di 10 markah. Yang pertama pemikiran, yang kedua catatan, yang ketiga pembinaan portfolio. Ambil okey. Sekejap kita kena cepat. Ya. Baik, tentunya pensyarah sebelum ini sudah menjelaskan kepada kamu tentang semua ni, tentang semua item ini, perancangan pelaksanaan, bermula daripada permulaan kelas, iaitu apakah yang disebut sebagai perkembangan pengajaran, kat mana tu pemeringkatan ilmu itu berlaku, tahap 1 tu apa, tahap 2 apa, tahap 3 apa, tahap 4 apa, tahap 5. Ini dijelaskan oleh cara sebelum inilah pengurusan bilik darjah, ya, sehingga ke tahap yang cemerlang, komunikasi, macam mana yang disebut sebagai komunikasi kesan, kenapa dia dapat 1, kenapa dia dapat 2, kenapa dia dapat 3, semua ni ada, ya. Tengok di tahap 1, menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa komunikasi yang untuk berkomunikasi dengan jelas dengan kelas. Ada masalah. Tengok tahap ketiga, menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tapi kurang berjaya. Cara betul dah tapi kurang berjaya memotivasikan pelajar. Tahap 4, berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan dan ekspresif. Yang kelima, berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa. Ya, tengok. Ini semua. Kualiti suara, suatu komunikasi. Kualiti suara adalah baik, dapat memperbagaikan nada, intonasi, kelantangan suara yang sesuai. Sebutan adalah jelas, dapat menarik dan mengekalkan perhatian pelajar. Ini. Baik. Apa yang disebut sebagai kualiti pembelajaran. Pelajar tahap 1 ialah pelajar keliru terhadap isi pelajaran. Tahap 2, pelajar murid masih keliru. Murid masih tertanya-tanya. Tahap ketiga,
Pelajaran nyata dapat dipahami. Tahap keempat, dipahami. Pelajar itu membuktikan pemahaman konsep. Ya. Tahap kelima, pelajaran amat dipahami. Baik, penutup. Penutup ni penting. Ya. Jangan kamu tinggal kelas tanpa kamu buat penutup. Penutup ni 3 hingga 5 minit. Penting. Kamu kena buat. Gagal menamatkan pelajaran. Ya, kamu seronok sangat cerita sampai tak ada kaitan pun kamu masalah pengajaran. Sebabkan bila loceng bunyi, guru lain dah standby kat depan pintu kelas, kamu tak berjaya menamatkan pelajaran itu dalam tempoh dia. Itu maksudnya kamu gagal. Ya, tidak dapat mengenal pasti isu utama. Ya, baik. Begitulah seterusnya. Yang ini semua nanti Ustaz upload di GC kamu ambil. Baik, Ustaz nak fokuskan pada pagi ini. Terus kepada amalan refleksi. Baik, refleksi kita ini adalah pemikiran reflektif. Refleksi ini yang pertama, kamu jelaskan kekuatan, cara nak tulis refleksi, kamu jelaskan kekuatan, kamu jelaskan kelemahan dan kamu ada peta penambahbaikan. Ingat, kekuatan, kelemahan, penambahbaikan. Mesti kena ada 3. Jangan kamu cerita kamu je yang berjaya menyampaikan pengajaran secara tapi kamu tak cerita pun kelemahan. Apakah penambahbaikan? Mesti ada di sana. Baik, tidak berusaha menilai diri, tidak dapat buat hubung sebab dan akibat tentang tindakan yang diambil. Kamu kena buat hubung kait tentang amalan refleksi ini. Ya, kamu kena menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Tahap 3, ada usaha menilai kekuatan dan kelemahan diri tetapi tidak dapat hubung kait. Ada juga dia buat penambahbaikan, tapi penambahbaikan itu tak boleh nak relate, tak boleh nak catch up, tak boleh nak buat perkaitan dengan pengajaran. Ini pun berada di tahap 3. Tahap 4, sentiasa menilai kelemahan dan untuk mengambil menghubung kait tentang isu yang dibincangkan. Dan tahap kelima, dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti serta merancang langkah susulan dengan mengambil kira unsur CMD. Baik, seterusnya catatan refleksi. Catatan refleksi ini penting. Menyediakan catatan tidak memperlihatkan usaha. Ini lemahlah. Catatan yang baik sekali adalah menunjukkan kematangan dalam membuat refleksi kritikal dan ulasan diri, kebolehan membuat tindakan susulan dan dapat memperlihatkan kepada kami ataupun kepada pihak sekolah perkembangan, tingkatan, kualiti di kalangan murid itu sendiri ataupun guru itu sendiri. Baik, ya, itu catatan refleksi. Baik, seterusnya lepas catatan refleksi ialah pembinaan portfolio. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio. Dokumen dan maklumat ditambah 12. Ya, kita kena tamat jam 12. Baik, penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang jelas, penyediaan portfolio kemas, kreatif, teratur, serta menepati objektif dan penyediaan portfolio amalan profesionalisme. Baik, okey, Ustaz pun tak syok juga cakap seorang-seorang. Ustaz memang Ustaz nak buka pahalan daripada rakan-rakan kamu. Baik, ada setakat ni ada apa-apa soalan?
Assalamualaikum Ustaz. Jom. Masalah. Ya. Anak saya nak tanya sikit yang Ya. refleksi yang Ustaz cerita ni, refleksi yang dalam RPH ke, refleksi dalam jurnal ke, macam mana? Keseluruhan ke? Oh, yang sekarang ni refleksi dalam RPH, yang refleksi dalam jurnal itu online lagi. Refleksi dalam jurnal dia lebih menyeluruh lah tentang kajian tindakan yang kita buat. Ini refleksi dalam RPH dalam kelas yang kita ni. Ya, ada 2 refleksi yang perlu kamu tahu. Tapi refleksi yang kamu kena buat sewaktu praktikum ini kena ada maklumat-maklumat ini, ya, maklumat yang Ustaz nyatakan ini. Jadi bahan yang Ustaz bagi ni antum kena balik-balik tengok kenapa dia dapat tahap 1, kenapa dia dapat tahap 3, ya, kenapa dia dah dapat tahap ni. Kadang-kadang kita tak nampak, tapi bila kita perhalusi betul-betul baru kita nampak. Tapi apa yang lebih penting, ya saudara, mengenai refleksi ni ialah bagaimana kita boleh buat penambahbaikan. Itu, ya, bagaimana kita boleh buat penambahbaikan. Yang kita rancang ni hanyalah catatan semata-mata, ya, catatan refleksi. Tapi tindakan dia tu sampai maksud tak? Sampai objektif tak? Itu. Apa, jangan risau. Nanti dia iman ini bukan putus dekat ni saja, tapi kita berlangsung sampailah kamu habis praktikum. Kamu boleh tanya balik bertanya. Ustaz lebih suka kalau kamu buat satu refleksi, lepas tu kamu send dengan Ustaz. Ustaz cuba tengok apa komen Ustaz tentang refleksi ni. Yang tu Ustaz suka. Yang tak suka. Sebabnya apa? Sebab apa yang kamu tanya ni, dia hanya teori saja. Tapi bila kamu buat, Ustaz betulkan time kamu buat tu. Itu dia kesan dia lebih mendalam. Boleh faham kan? Jadi Ustaz kalau boleh sebelum kamu print, kamu tulis jurnal tu, kalau kamu tulis refleksi tu, kamu send dulu ke Ustaz tengok sekejap, Ustaz komen sikit apa yang kurang, apa yang lebih. Nanti Ustaz tengok, ini Ustaz bagilah. Ini kena buat, ini kena buat. Kalau dah semua dah ni, memang pengajaran kita tu lebih baik. Baik. Boleh kan? InsyaAllah. Baik. Rakan-rakan pelajar, kita secara nanti di GC lah. Di GC kamu boleh tanya Ustaz tentang beberapa soalan-soalan lagi. Bahan Ustaz akan upload di GC. Nanti kamu akan dapatkan di sana. Walaupun temponya lebih kurang dalam 1 jam saja pertemuan kita ini, tetapi apa yang lebih penting ialah soalan kesinambungan ini berterusan. InsyaAllah Ustaz dapat teruskan sampai panjang sebab Ustaz ada urusan yang lain, tapi insyaAllah saya yakin saya rakan pelajar di luar sana orang yang hebat, orang yang mudah faham, dan tak apa, boleh rujuk, boleh kan? Okey. Baik, terima kasih semua. Saya rasa itu saja untuk pertemuan pada tengah hari ini. Minta maaf banyak sebab kita teruskan. Tapi insyaAllah kamu boleh buat Ustaz dan email ke, ataupun kita bersoal jawab nanti di GC, insyaAllah. Boleh kan? InsyaAllah. Rasanya itu saja, Ustaz Sabri. Ya Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Soal garau itu mendapat. Baik. Alhamdulillah, insyaAllah ya.
Okey, baik, rasanya itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah